على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda serta para sahabat semuanya, dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini ya Allah orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah yang Tuhan kami, kesembuhkanlah siapa jua yang udzur, sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya juga keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hikmah, yaitu ilmu pengetahuan yang memahamkan kami kehidupan dunia dan akhirat, serta Engkau golongkan kami ini bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah yang Tuhan kami, kami mohon padamu agar Engkau kurniakan kepada kami dari sisi Engkau rahmat, serta Engkau tunjukkanlah kepada kami dalam semua urusan hidup kami semasa di dunia ini jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini ayat surah Yunus ayat 16. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, lau syaa Allah, kalaulah Allah menghendaki, ma talautuhu alaikum. Ma tu makna tidak. Tidak, talautuhu daripada tala, iaitu tilawah. Tala kalau past tense talautu. Talautu, tala yatlu, tilawah. Kalau fi'il amr dia panggil utlu. Watlu ataupun utlu. Talautuhu maknanya aku telah membaca. Ma talautuhu alaikum, tidak aku membacanya. Nya tu Quran, hu tu. Aku tidak membacanya, yakni Al-Quran itu alaikum. Satu. Yang kedua, wa ma adrakum bih, dan tidak juga dia adra. Adra yudri idra. Idra ni maknanya i'lam, memaklumkan, memaklumkan. Dan tidak juga adra. Adra ni huwa ni rujuk pada Allah. Kalau Allah nak, Allah tidak suruh aku baca, aku tak boleh baca kat atas kamu. Dan dia tidak memaklumkan ke atas kamu bihi bil Quran. Allah tak maklumkan. Makna maklum ni makna tidak turunkan.
tidak turunkan, tak kurnia kepada kamu kalau Allah nak. Okey, makna dua perkara yang menjadi kehendak Allah di sini. Kalau kita faham mukhalafah, dia panggil faham mukhalafah ni, faham sebaliknya. Makna sekarang ni Allah menghendaki aku baca. Maknanya kita buat ma tu, jadi sekarang ni Allah menghendaki talautuhu alaikum. Aku dah baca ke atas kamu sekarang ini Quran. Talautul Quran. Aku dah baca ke atas kamu Quran sekarang ni. Ini Allah nak. Yang kedua, kita buat la tu, kita kata wa adrakum bihi. Allah menganugerahkan kamu Quran. Allahu akbar. Ini nikmat. Kalau Allah tak nak, ma talautuhu alaikum, aku tak akan baca kepada kamu, tak boleh baca pun kalau Allah nak. Dan wala adrakum, Allah tidak turun pun kepada kamu. Tapi sekarang ini kamu beruntung, wahai umat manusia. Kamu beruntung sangat. Sebab apa? Talautuhu alaikum, aku telah diberi kemudahan untuk membaca kepada kamu. Wa adrakum bihi, dan Allah telah memudahkan, mengiklamkan kepada kamu tentang apa-apa sahaja berita dulu sampai sekarang dalam Quran. Subhanallah. I'lam. Maknanya Allah memaklumkan segala yang berlaku sebelum ini. Kalau tidak kerana Quran, kita tak tahu cerita-cerita umat dulu, macam mana Adam dicipta, macam mana Nuh berjuang dalam menegakkan tauhid, macam mana nabi-nabi Saleh, Nabi kaum Lut, tak akan tahu. Subhanallah. Buktinya apa? Buktinya faqad labistu fikum umuram min qablihi. Buktinya sesungguhnya, faqad itu ada dua kalimah tu. Fa makna maka tu dia macam dia kait dengan sebelum tu lah. Qad sesungguhnya, labistu maknanya sakantu. Labistu dengan makna sakantu, ataupun kita kata ishtu, aku telah hidup, telah tinggal. Fikum, bersama kamu. Fikum dengan makna ma'akum, bersama kamu. Umura ni umur yang panjang. Berapa tahun Nabi, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi tinggal bersama ahli Mekah? 40 tahun. Aku tak baca pun atas kamu. Bukan aku tak boleh. Maknanya semenjak aku dilahir sampai umur 40 ni, aku tak baca pun pada kamu. Sebab Allah tak izinkan. Sekarang ni dia a'lam, baru dia beri umur aku 40 tahun. Ini satu nikmat ke atas kamu. Afala taqilun, wahai sekalian ahli Mekah. Ini dia cakap dengan orang Mekah lah, orang musyrikin Mekah, orang Quraisy Mekah yang menerima, dan termasuklah Yahudi Nasrani yang duduk di Mekah Madinah tu sekitar, yang antara mereka dia kata apa? Dia kata i'ti bi Qur'anin ghairi hadha au badil. Ini antara punca ayat ini diturun kerana orang musyrikin dan juga orang Yahudi. Orang musyrikin khusus disebut dalam Tabari, dia kata dia cabar Nabi. Dia kata Quran hak turunlah ni menyusahkan, dia kata menyusahkan aku, menyebab aku nak buat pun tak boleh, nak zina tak boleh kan, nak judi tak boleh, yang tu larang, yang ni larang. Tak minat, dia kata. Kalau betul kamu Nabi, bawa Quran lain, jangan ada bawa ayat ni. Gitu. Lalu turunlah ayat ni. Allah kata, kalau Allah kehendaki, aku tak akan baca pun sini. Dan Allah tidak memaklumkan kamu benda-benda yang haram, benda yang halal, yang telah diharam dan telah dihalal kepada umat sebelum kita. Subhanallah. Ini akhlak Rasulullah, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdepan dengan masyarakat dia pada waktu itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita ke belakang sedikit ayat ni,
Ke belakang tu makna ayat 15 lah, sekarang 16 kan. Ayat 15 kita tengok surah Yunus. Surah Yunus ayat 15 ni muka surat 210, muka surat 210. Ayat 15, dia ada berkaitan dengan ayat ni lah. Ayat 15, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Okey. Apabila dibaca ke atas mereka ayatuna. Tengok bayyinatin tu kita kena faham. Apabila dibaca ke atas mereka, mereka ni siapa? Orang-orang musyrik Mekah, ahli kitab yang ada di sekitar tu. Tapi Qurtubi kata Tabari kata apa orang musyrik Mekah, bayyinatin sebagai bukti kerasulan Nabi. Bayyinat tu dia panggil hal turun Quran itu. Sebab apa Quran diturun? Sebab apa Quran diturun? Kalau orang tanya kita, Al-Quran menceritakan sebab tutla alaihim ayatuna, dibaca ke atas mereka ayat-ayat kami, sebabnya ialah bayyinat. Itu hal tu makna kalau kita buat ayat itu menunjukkan keadaan ataupun sebab Quran, ayat-ayat itu diturun. Bayyinat sebagai, kita terima, sebagai bukti yang nyata tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diturun Quran kepada orang musyrikin, ada di antara mereka yang sombong. Yang sombong kan? Yang sombong ini Allah mengatakan, qala alladzina la yarjuna liqa'ana, akan mengkritiklah. Mengkritiklah tu. Qala ni dengan mengkritik. Siapa yang mengkritik? Alladzina la yarjuna liqa'ana, iaitu orang-orang yang tidak mengharapkan nak jumpa Allah. Ni biasanya orang komen-komen banyak ni, dia tak ingat dia akan mati. Dia tak ingat dia akan mati dan berjumpa dengan Allah. Yang ni yang kita takut sangat. Kita bila cakap melebihi Al-Quran, kita dianggap orang yang tidak nak jumpa Allah. Orang nak jumpa Allah, dia akan menyelidiki. Dia tidak akan bercakap seperti ini. Apa cakap orang tak nak jumpa Allah ni? Dia kata i'ti. Ni kalau kita baca la yarjuna liqa'ana ti bi Quran, kalau kita berhenti qala alladzina la yarjuna liqa'ana, kita berhenti situ, kita baca kena i'ti. Jadi i'ti ni pada ata ya'ti i'ti. Kalau ata, dia jadi ati. Kalau i'ti ni makna ata ya'ti i'ti, bawakan kepada kami bi Qur'anin, dengan Quran lain, ghair hadha. Bawa Quran lain, tak nak Quran kita nak baca ni. Kalau tak nak bawa Quran lain, ada pilihan, iaitu badilhu, tukar ayat ni. Badil Quran. Qul ma yakunu li an ubaddil. Ini salah satu jawapan Nabi lah. Yang Allah suruh jawab ialah ma yakunu li, tidak mungkin bagi aku an ubaddilhu, untuk aku tukarkan Quran itu min tilqa'i nafsi, mudah daripada diri aku sendiri. Makna tilqa'i nafsi ni makna dengan mudah, dengan makna kalau tak sesuai tukar terus, itu bukan tidak akan berlaku. Sebab aku ni pun baca juga, dia kata in attabi', tidaklah aku ikut illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi. Tengok akhlak Rasulullah tu. Inni akhafu, aku takut. Akhaf ni rujuk pada khauf. Khauf ni takut pada azab, pada yang membinasakan. Bukan akhsha. Innama yakhshallaha min ibad. Khasyah ni benda-benda dalaman, perasaan. Khauf ini sebab kalau kita tukar Quran tak ada, azab mari terus. Ini sebab tu dia kata akhaf.
kan, akhas ni melibat perkara musibah. Sebab kita tak cakna pada Quran lah, musibah mari. Itu makna yakhaf. Kalau yakhsha ni lebih kepada khasyah, ni lebih kepada ketaatan. Khauf ini lebih kepada bala mari, kan. Oleh sebab itu Allah kata, Nabi kata, inni akhaful azalat musibah in asaitu, jika aku derhaka Rabbi akan Tuhanku, azab yaumin azim, azab hari besar. Ada ulama mengata yaumin azim ni ialah yaumil qiyamah, azab hari kiamat. Atau ada yang mengatakan yaumin azim ialah hari di mana kita akan mati, kita akan berdepan dengan azab yang dahsyat. Itu. Lalu ayat ini dia samalah, qul law syaa Allah. Inilah yang menjadi rahmat pada kita, tuan-tuan dirahmati Allah, adanya Quran. Jadi tak munasabah langsunglah kita bila Allah Subhanahu wa taala beri Quran, kita tak ambil berat, kita tak ambil berat pada dia, kita tak ada masa kepada dia. Allah telah utus Nabi untuk Nabi baca, dan Allah memaklumkan kepada kita Quran ini tentang cerita-cerita, berita-berita, larangan-larangan, dan juga arahan-arahan. Supaya apa? Supaya kita berfikir dan mengikutinya. Maknanya orang yang ikut Quran ni orang yang boleh kita kait dengan ayat Kahfi juga, surah ayat 110 tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Sebab orang yang cakap macam ni orang yang tidak nak jumpa Allah. Jadi kalau siapa nak jumpa Allah, dalam ayat 110 surah Al-Kahfi, dia kena buat amal soleh. Jadi antara amal soleh ialah kita bersyukur terhadap adanya Quran, lalu kita baca dan faham dia, beramal dengan dia. Dalam surah Al-Imran ayat 73 tentang petunjuk ni, orang dapat petunjuk. Ayat 73 Allah berfirman, qul innal huda hudallah. Dia maha hidayat ni. Hidayat ni maha. Hidayat ni jalan untuk sampai jumpa Allah itu, tak ada lagi cara lain kecuali apa yang Allah beri. Sebab itu dalam surah Al-Imran ayat 73 Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, innal huda, hanya sesungguhnya petunjuk yang sebenar itu hudallah, petunjuk Allah. Ayyuta mislama utitum, dia boleh ayyuta ahadum mislama utitum, dia akan beri kepada siapa yang ia kendaki macam kamu dapat wahai Muhammad, wahai orang yang beriman. Jadi Allahumma hdina fi man hadait itu penting. Doa kan, doa dalam kunut itu walaupun dia tu sunat ab'ad bagi kita mazhab Syafi'i, sunat ab'ad, sunat sebahagian daripada tuntutan. Maknanya kita baca sangat-sangat. Kita kata apa? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah yang Tuhan kami, tunjuklah hidayat pada kami macam orang yang Engkau telah tunjuk hidayat. Mana penting hidayat ni. Dalam duduk antara dua sujud kita baca, kita kata apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini, hidayatkanlah padaku. Maknanya dalam solat wajib, solat sunat, dalam kunut kita baca, dan bacaan itu tidaklah wajib, sunat je. Kalau dalam duduk antara sujud pun bukan wajib baca kan, tapi sunat itu merupakan satu nilai akhlak kita yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Akhlaklah, akhlak. Boleh itu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu ayat lagi dalam muka surat 30. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.
Surah Hud, Surah Hud ayat 2. Surah Hud ayat 2. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 2 ini yang kita banyak rajuk sebelum ni, dia berkaitan dengan syarat hidup bahagia. Syarat hidup bahagia. Kita boleh hidup bahagia, tapi ada 3 syarat, kan? Disebut dalam surah Hud. Surah Hud ni surah nombor berapa? Yusuf. Surah 12 kan? 11. Okey, muka surat 221. 221. Menarik juga surah ni. Okey, kita kata daripada awal kita tengok dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ni Quran. Ni Quran juga. Ini yang kita kata tadilah, isu yang kita baca tadi. Quran ni Allah kata law sya Allah ma talautuhu alaikum. Kalau Allah kehendaki aku tak akan baca pada kamu. Wa ma adrakum, dan dia tidak akan memaklumkan kepada kamu tentang Quran ni. Ini kalau Allah. Tapi Allah nak kita, alhamdulillah Allah beri pada kita. Apa makna Quran ini? Jadi dalam surah Hud ni menceritakan Quran itu sendiri. Dalam ayat pertama lagi, Alif Lam Ra. Kitabun, tanwin tu dia panggil tanwin iwad, tanwin ganti kepada sama ada Quran ataupun Allah. Kitabun kita kata kitabullah, ganti tanwin jadi Allah. Kitabullah mana tak ada tanwin, ada kalimah Allah. Ataupun kitabul Quran, kitabul Quran uhkimat ayatuhu. Uhkimat daripada ahkam. Ahkam, yuhkim, ihkam, padat, semak, bagus, sempurna. Ihkam ni mana kalau kita buat bangunan tak ada yang lopong-lopong, kemas, gagah, kuat. Apa yang kemas, gagah, kuat tu? Ayatuhu, ayat-ayat Quran. Walaupun kita baca satu ayat tadi kan, kemas nampak dia. Uhkimat ayatuhu. Kemudian siapa yang mensyarahkan? Thumma fussilat. Fussilat ditafsirkan, disyarahkan. Tengok Quran ni syarah ayat ni, ayat ni syarah ayat ni. Allah. Fussilat daripada siapa yang mentafsirkan? Min ladun, datang ladun. Ladun ni makna bukan daripada dunia, bukan daripada sini. Min ladun hakim, hikmah, yang memiliki hikmah. Siapa hakim? Allah. Dia yang memberi hikmah. Hikmah ni kita rujuk ayat berapa? Bab hikmah ni kita rujuk ayat berapa? Siapa ingat? 296 surah Al-Baqarah. 296. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang ni diberi hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Allah beri hikmah. Sesiapa yang dianugerahkan hikmah, maka dia akan anugerahkan kebaikan yang banyak. Dan yang boleh fikir siapa? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang yang hati bersih sahaja yang boleh menikmati nilai-nilai ini. Oleh sebab itu Quran ini fussilat min ladun hakimin, yang memiliki hikmah, khabir, yang memiliki kepakaran. Allahumma rzuqna. Sebab tu kita doa dalam
tafsir kita awal lagi. Allahumma hab apa ni? Allah Rabbi hab Rabbana hab lana hukma. Ni ya. Hukma. Kalau nak tambah lagi, Rabbana hab lana hukma wa ilma. Ada itu doa Nabi juga. Tapi cukuplah dengan Nabi Ibrahim yang kita doa itu. Dah termasuk. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, dalam ayat ni bila gitu syarat nak dapat benda ni 3 dalam surah Hud ni kan. 3. Yang pertama cuba tengok tu. Oleh sebab itu alla ta'budu illallah. Nombor 1 sekali untuk mendapat nilai-nilai ni an la. Kita timbang apa? An. Kalau an dia syarti amri. Am syarti amri. Maknanya syarat dan perintah. Jangan bahawasanya tidak kamu mengabdi diri kecuali Allah. Syarat dan perintah tu. 2 tu. An la. Kalau kita kata, kalau kamu nak mari masjid, pertama an talbas mas, hendaklah, tu maknanya hendaklah engkau pakai mas. Yang kedua, hendaklah engkau suka suhu. Itu syarat. Di sini gitu juga Allah, tapi syarat pada negatif lah, ataupun kita panggil dia panggil negatif lah. Maknanya bahawa jangan kamu sembah kecuali Allah. Tidak kamu sembah kecuali Allah. Itu syarat pertama nak hidup selamat. Ini innani lakum. Ini kita ambil pandangan yang mengatakan innani ni Rasulullah. Innani lakum, sesungguhnya aku kepada kamu Rasulullah lah. Minhu, daripadanya, daripada Allah itu, nadhirun. Nadhir, pemberi ancaman kepada orang yang ingkar. Wa basyirum, khabar gembira, pembawa khabar gembira kepada orang yang taat. Yang anak kata 3 syarat tu ni dia sambung balik tu, nombor ayat 3 tu. Wa an istaghfiru rabbakum. Wa an istaghfiru rabbakum. Tadi alla ta'budu 1, an istaghfiru. Bahawasanya hendaklah kamu semua istighfar. Ini kan, istighfar ni maknanya kita minta Allah ampunkan segala dosa-dosa dulu sampai hari ni. Istighfar dia panggil. Yang ketiga, summa tubu. Summa tu an tubu. An, ada an selepas summa tu. Summa an tubu ilahi. Bahawa hendaklah kamu bertaubat kepadanya, pada ilahi ilallah tu. Ataupun ilahi ila rabbikum. Ilahi ila rabbikum, kepada Tuhan kamu. Makna 3 di sini perintah. Jangan kamu sembah kecuali Allah, 1. Yang kedua, hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu. Yang ketiga, hendaklah kamu bertaubat kepada Tuhan kamu. Ini seolah-olah ada beza lah istighfar dengan taubat kan. Kalau istighfar ni kata ulama, benda-benda dosa lama. Taubat ni kembali. Kembali ni maknanya sekarang ni kalau ada benda-benda yang kita tidak Islamik, kita kena kembali kepada Islamik. Makna gitu. Makna anak terjemah tubuh ilahi ni makna hidup sekarang sampai ke mati patuh syariah. Sesuailah dengan banyak-banyak ayat lain kan. Maknanya sembah Allah tanpa syirik, 1. Yang kedua, pastikan dosa lampau terampun, 2. Yang ketiga, hidup patuh syariah. 3 ni apa untung kita buat gini? Kadang-kadang orang tak maklum ni, orang tak tahu. Untung kita Allah jawab berikut tu, iaitu jawapan kepada 3 ayat tadi. 3 ayat lah tu. Bukan 3 ayat, 3 rangkap, 3 jumlah tadi tu, 3 syarat tadi tu. Yumatti'kum mata'an hasana. Maknanya Allah beri mata'. Mata' ni kemuncak hidup tuan-tuan. Harap-harap mata' ni tak ada gaut lah. Gaut pun tak ada. Sah? Gaut pun tak ada. Benda-benda hak kita takut ni, mata' ni. Orang tak panggil mata' kalau ada ni kan. Mata'an hasanah siapa bila? Amin. Ila ajalim musamma. Siapa ajal musamma.
Kata ulama, ajal musamma ialah al-mautu, sampai ke mati. Kalau mati kepada individu, kita mati kita lah. Kalau mati negara, makna kiamat. Makna kita boleh merdeka sampai kiamat. Dengan syarat masyarakat kita, umat kita jaga 3 perkara. Bukan kalau kita sihat, kan, kita seronok, PT tak ada, nak seronok macam mana? Duit tak ada kemudahan, tak seronok juga. Jadi macam mana nak pastikan ianya dapat? Allah kata wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan yu'ti, Allah akan bawa kepada umat itu, kepada orang itu segala keperluan yang diperlukan. Tapi kalau kita tak buat 3 perkara tadi, fa in tawallau dengan makna tatawallau, jika kamu semua berpaling daripada daripada syarat 3 tadi itu, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Kata Allah, takut kena musibah. Dia guna akhafu. Sesungguhnya aku, mungkin Rasulullah lah ni. Kalau kita kata tadi innani lakum minhu nadhir, nabi, ini pun nabi lah. Inni, kata Rasulullah, akhafu alaikum, kalau kamu berpaling, aku takut akan menimpa ke atas kamu azab hari besar. Begitu juga hari besar ni, sama ada hari kiamat ataupun hari tua kita, yaumul kabir. Hari tua kita bila tua, kalau boleh nak tenang-tenang, nak mati mudah, kan. Tapi bila tua kita azab dengan segala kesusahan, kita tak naklah begitu. Wallahu a'lam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara nikmat Al-Quran. Cuma dalam surah Yunus ayat 2 ni, Allah nak cerita kepada kita tentang sifat Nabi, bahawa Nabi itu datang dalam bentuk nadhir. Dia kena beri kerah tegas kepada orang yang ingkar. Tentang apa? Tentang syirik. Orang yang syirik kena tegas. Bashir, dan beri khabar gembira kepada orang yang taat. Itulah nak cerita dalam ayat 2 ini. Cuma nak kembangkan sikit sebagai ingatan lah. Mungkin yang isu-isu 3 itu tak perlu dimasukkan dalam isu ini, sebab kita di bawah tajuk akhlak Nabi SAW dan sifatnya. Jadi sifat di sini ialah dalam bab ibadat tanpa syirik ni Nabi jaga sungguh-sungguh. Dalam bab ibadat tanpa syirik ini Nabi jaga, sebab hilang tauhid, hilang segala amal yang kita buat. Makna bab tauhid lah ni. Hilang tauhid, hilang segala amal ataupun pahala yang kita buat. Sebab itulah Nabi bab tauhid ni dia datang dalam bentuk nadhirun wa bashir. Dalam bentuk nadhirun wa bashir. Dalam ayat ni lah. Apa dah kita kata? Allah ta'budu illallah. Itu syarat. Mana seolah kita buat tangan gini. Hai sekalian manusia, jangan syirik. Naklah mengabdi diri pada Allah. Aku ni beri acak masum. Kata anak kita ni, jangan tinggal sembahyang. Kena cakap betul-betul, kena tegas. Wa qulu qawlan sadida. Naklah kamu kata dengan kata yang betul-betul tegas. Daripada kecil lagi. Maknanya kita jangan tak apalah, dia budak lagi baru 12 tahun, tak payah, tak apa lagi. Tak boleh. Begitu. Sebab ini dia boleh membawa kepada syirik pada Allah SWT, walaupun syirik khafi. Tinggal solat tu ada ulama mengatakan syirik khafi. Kalau engkar, syirik kabir lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sekadar itu insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.